Selamat sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada cikgu. Ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya. Yang pertama, sentiasa peka atau peduli dengan keadaan sekeliling. Okey, kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Okey, kalau kamu sudah masuk dalam bidang ni, dalam bidang pendidikan ni, bila kita sudah jadi guru, sebenarnya kita punya jiwa ni kan, dia macam membara-bara. Semua benda kita mau ubah. Semua benda kita akan cepat trigger. Macam contoh kan, macam saya masa awal-awal posting, saya masuk sekolah pedalaman. Sekolah pedalaman ni, pedalaman Sabah ni, bahasa baku, bahasa yang sentiasa digunakan adalah contoh macam mereka bercakap dengan saya, murid saya, dia cakap aku kau. So masa tu sebab kalau di Tawau macam mana pun pedalaman sekalipun tidak akan panggil cikgu tu kau. Tapi di Beluran kita tidak boleh samakanlah. Di bahagian pantai timur bahagian bawah ni, di bahagian atas dia akan berbeza sikitlah. Jadi bila tengok keadaan tu, kita kena terima juga benda tu dan kita cuba ubahlah sedikit demi sedikit. Jadi jangan kita anggap yang macam kita nak ubah hari ni esok terus berubah, tidak boleh. Kita akan ubah sedikit demi sedikit lah. Lagi satu, kena ada satu mindset, kalau bukan saya siapa lagi. Sebagai contoh, bila dalam satu organisasi akan ada benda yang kita rasa kita akan mau ubah, tapi siapa yang akan mulakan benda tu? Siapa yang akan buat benda tu kalau bukan kita sendiri? So kita kena ada satu sikap itulah, kita yang ubah. Kalau orang lain tidak dapat buat, kita buat. Tapi kita buat sekadar kemampuan kita. Jangan push sehingga kita rasa kita stres. Bila kita buat kerja ni, kita jangan terlalu stres, santai. Okay, yang kedua, guru ni kena ada satu sifat penyayang lah. Okay, kita kena ada satu mindset, kalau kita marah pelajar tu atau kita denda pelajar tu, kena pegang satu benda, tanamkan dalam diri kita, niat kita buat benda ni hanya untuk mendidik, bukan untuk menyakitkan. Dan seterusnya, disiplin tu kena ada. Even seorang guru pun kena jadi disiplin, sebab pada akhirnya ketiga-tiga tadi saya cakap tu adalah jadi role model atau suri teladan kepada murid-murid. Sebagai contoh, kalau kita nak menegur murid supaya takin baju, tapi dalam masa yang sama kita sebagai guru, kita kena tunjukkan juga yang kita ni takin baju. Kita tidak boleh tegur tapi kita sendiri buat. Kena ada disiplin lah, disiplin di sudut penampilan, disiplin di sudut masa. Kalau murid kita suruh datang awal, kita pun guru kena datang awal. Kalau murid datang sekolah dengan kita tegur murid dengan tidak pakai kasut berselipar, maka kita pun datang sekolah kita kena pun berkasut. Sebab kalau kamu perasan nanti bila kamu sudah ada di lapangan, di sekolah tu, kamu akan nampak guru ni datang pakai selipar. Macam mana kita ni guru yang lain tegur suruh datang pergi sekolah dengan berkasut, tapi ada guru lain yang datang berselipar. So itu antara dia lah, berdisiplin. Ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan. Yang pertama, kena ada kemahiran komunikasi lah. Kemahiran komunikasi ni sangat penting. Minta pertolongan ataupun arahan, kita gunalah perkataan tolong. Yang kedua, sudah ditolong atau apa-apa orang sudah berikan pada kita, ucap terima kasih. Dan ketiga, maaf. Maaf ni tidak semestinya bila kita melakukan kesalahan tu baru kita minta maaf, tidak. Kegagalan kita ada kemahiran komunikasi ni boleh buat kita konflik. Okey, yang kedua, kemahiran pengurusan stres. Asingkan masalah peribadi dengan kerja. Seterusnya, penguasaan ICT. Kena belajar dari sekarang apa aplikasi-aplikasi ICT yang kamu tahu. Even kalau masalah internet pun, masalah yang tiada kaitan pun dengan kita, kamu kena mahir. Kemahiran ICT, secara teknikal dengan kamu punya teori lah yang kamu belajar. Ciri-ciri atau sifat yang cikgu rasa perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul. Kamu kena jadi tahu segala-galanya walaupun kamu sebenarnya tidak tahu segala-galanya. Kena ada benda tu. Sebabnya
bila kamu turun di lapangan, nanti kamu sudah jadi cikgu kan, kamu akan sentiasa menerima tugas secara ad hoc dan kamu akan mengajar subjek yang di luar bidang kita. Sebagai contoh, saya multimedia. Bila saya masuk di sekolah pedalaman SMK Simpangan dulu, masa saya masuk satu biji komputer, satu buah komputer pun tidak ada. Yang ada pun hanya untuk kerani ni apa semua. Ada tapi saya tidak tahu di mana. Bayangkan cantik sekolah bangunan apa semua, cuma pedalaman lah. Ada masa. Jadi tidak ada komputer, jadi memang tidak akan mengajar subjek saya lah. Dan kita kena faham bila multimedia ni kita bukan mengajar asas sains komputer. Kita akan mengajar produksi multimedia grafik komputer. Dan subjek tersebut ada di tingkatan 4, dia subjek elektif. Jadi bila kita sudah masuk di sekolah, tidak ada subjek tersebut subjek kita kena bersedialah untuk mengajar semua subjek. Biasanya pemberat akan diberi kepada kita punya SPM ataupun STPM kita, pemberat kita. Sebagai contoh, kita kekurangan guru sejarah. Dia akan tengok, okey, sejarah kamu semasa SPM dapat berapa? Okay, kalau dapat, kau bersedialah untuk mengajar sejarah. Kita kena faham ya, biar kamu subjek macam mana pun, kamu tetap akan ajar subjek lain. Yang kedua, kita kena fleksibel lah. Guru unggul ni kena ada fleksibel. Tidak hanya pada akademik, tetapi co-curriculum juga. Sebab apa-apa tugasan pun, apa-apa subjek yang diberikan pada kita, itu adalah pengalaman. Ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Okey, yang pertama, sentiasa menolak tugasan lah. Kalau kamu tidak mampu, minta pertolongan. Yang kedua, kena sentiasa menggunakan tiga perkataan ajaib yang saya cakap tadi. Terima kasih cikgu sebab sudi meluangkan masa bersama kumpulan kami. Okey, ciri-ciri kepribadian yang perlu ada kepada seseorang sebelum masuk bidang guru. Okey, bidang kerjaya guru lah. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, okey, apa yang perlu ada ialah kesabaran. Okey, kesabaran. Sebelum masuk bidang guru ni kan, kita mau jadi cikgu tapi banyak lagi kita kena hadap sebab ialah tahu kan cabaran kita bahawa kalau kita posting, tidak semestinya lepas belajar kita akan posting. Okey, jadi benda tu memerlukan kesabaran. Okey, kalau betul-betul minat jadi guru, sebelum tunggu untuk berposting tu, sebelum tunggu posting, jadilah guru tuition. Okey, masuklah ke dalam bidang-bidang pendidikan. Ada banyak cabang selain daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai contoh TFM, Teach for Malaysia. Okey, yang kedua adalah ketabahan. Kalau kita betul-betul suka dengan kerjaya tu, kita kena tabah. Okey, lepas tu kegigihan yang pada akhirnya membentuk kejayaan. Okey, itu sajalah untuk soalan sebelum kita menjadi seorang guru. Sifat peribadi yang perlu disemai, okey, untuk menjadikan kita sebagai guru yang unggul. Salah satu ialah untuk meningkatkan jersey, jasmani, emosi, rohani, sehat dan juga intelek lah. Okey, kelima-lima ni sangat penting lah, sebab untuk menjadi seorang guru, pengurusan emosi paling penting. Pengurusan emosi adalah sangat penting. Jadi itu ada dapat membina kita lah. Okey, membina kita punya kepribadian sebagai seorang guru yang unggul. Ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru yang paling utama. Okey, bila kita memegang title sebagai guru baharu, kita akan memegang title guru baharu itu selama 8 tahun ya. Okey, 8 tahun. Sampailah lepas 8 tahun tu kita akan naik grade digit 44, barulah kita boleh menjadi guru untuk memimpin. Okey, dalam tempoh 8 tahun adalah tempoh untuk kita belajar. Okey, tempoh untuk kita belajar. Dan banyak isu-isu kita memegang title guru baharu ini adalah salah satunya adalah berkira. Okey, jangan berkira dengan tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan kepada kita. Okey, walaupun kita punya expectation kita punya jangkaan untuk berposting, guru untuk mengajar. Okey, sebenarnya tidak. Banyak lagi tugasan-tugasan ataupun bidang di luar mengajar. Okey, di luar
mengajar. Contohnya pengisian PBD, pentaksiran bilik darjah, pengisian PAJSK, kerja-kerja perkeranian kita panggil. Jadi benda tu akan kita terasa macam beban, sebab kita baru bekerja, kita rasa benda tu macam satu beban. Jadi salah satunya jangan berkira. Walaupun dalam sekolah kita akan digelar guru baharu. Guru baharu tidak boleh menolak kerja, tidak boleh menolak tugasan, tidak boleh menolak amanah. Sebenarnya betul. Dalam tempoh 8 tahun adalah satu jangka masa yang kita tidak boleh say no. Bukanlah tidak boleh. Kalau macam kerja macam B2B memang wajarlah kita cakap tidak. Tetapi kalau benda tu kita boleh fikir dari segi sudut dia punya positif, dari segi sudut kita boleh belajar, maksudnya kita boleh buat benda tu. Sebab dia akan bagi impact, dia akan bagi kesan kepada kita di masa akan datang. Maksudnya kita ada pengalaman. Sebab selepas 8 tahun kita naik grade DJ44, kita tidak akan mempunyai pengalaman begitu sudah. Kita akan ada satu tugasan yang memang wajib kita buat. Dan tugasan itulah tahun-tahun yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita. Bukan dalam tempoh 8 tahun tu kita guru baru, kita juga jadi setiausaha meeting. Kita juga jadi guru sukan. Kita juga jadi guru kelas. Banyak tanggungjawab, banyak kita punya jawatan. Tapi selagi mana kita boleh buat dengan tulus, ikhlas, maksudnya kita boleh belajar daripada benda tu. Jadi itulah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru adalah apabila dia berkira. Apabila seorang guru tu berkira dalam menjalankan amanah ataupun tugasan, agak sukar untuk dia belajar. Saya doakan semoga GOT, Grade on Time, dan juga POT, Posting on Time. Ya, amin cikgu. Ya, kalau ada apa-apa lagi kami akan kontak cikgu semua. Kami takkan lupa jasa baik cikgu kepada kami. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama.